أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. Amma ba'd. Tuan dan puan, Islam jemaah dimuliakan. Alhamdulillah, kita pada semuanya kita merasakan sedikit kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkesempatan bersama-sama melakukan ketaatan kepada Allah, bersama-sama berdoa. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita, Allah menerima salat kita, Allah menerima doa-doa kita, dan Allah memperkenankan kita redha-Nya, rahmat-Nya, keberkatannya. Di samping Allah panjangkan usia, Allah panjangkan umur, kita juga berkehendak kepada keberkatan dalam umur kita. Teruslah menjadi hamba Allah yang banyak bersyukur kepada Allah. Pada itulah tanda seorang hamba yang baik, hamba yang soleh, hamba yang taat kepada Allah, senantiasa dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu pun yang menjadi milik kita melainkan hanya amal ibadah, amal soleh kita sahaja. Tidak ada yang dapat membantu kita melainkan sedekah jariah, ilmu bermanfaat, dan juga doa anak-anak yang soleh. Yang itulah yang tersebar kita berada di dalam kubur nanti. Segala yang ada secara fisikalnya, semua itu akan binasa, akan fana. Segala yang ada di sisi Allah itu sahaja yang akan kekal sampai bila-bila. Maka itu sudah cukup untuk memberikan kita satu peringatan. Jadilah kita hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah, sentiasa menambah amal ibadah, sentiasa menambah kebaikan, kurang-kurangkan dosa dan maksiat. Mudah-mudahan selawat dan salam ke atas Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbanyaklah selawat kepada baginda. Mudah-mudahan dengan selawat itu dapat menenangkan hati, memberikan kita cahaya, sinar hidayah daripada Allah. Tergerak hati kita nak buat sunnah Nabi, bukan semata-mata pada amalan khusus, tetapi yang lebih utamanya adalah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, akhlak Nabi itu yang sewajarnya kita perlu bagi perhatian dahulu. Ya, kadang-kadang kita terlalu fokus pada ibadat-ibadat yang berbentuk perbuatan. Kita bisa pergerakan tertentu, puasa, salat, sedekah. Tetapi yang banyak menjadi masalah adalah keruntuhan akhlak. Sama ada keruntuhan akhlak itu berlaku di peringkat yang kita kata terendah maupun di peringkat yang tertinggi. Ya, institusi keluarga hari ini banyak rosak akibat keruntuhan akhlak. Bermula daripada ibu bapa yang tidak menunjukkan model atau contoh
contoh yang baik kepada anak-anak. Termasuklah generasi yang tua kepada generasi yang muda, daripada rakyat kepada pemimpin, pemimpin kepada rakyat. Masing-masing lebih berbangga, lebih seronok menunjukkan, mempamerkan akhlak-akhlak yang buruk yang lama-kelamaan akan membunuh anak-anak generasi yang akan datang akibat daripada perbuatan yang tidak sesuai dengan cara ataupun kaedah yang betul. Jadi berhati-hatilah kita kerana banyak mata-mata yang memandang kita. Tak kira lah kita ni siapa pun, ya, ada mata yang memandang kita. Kita takut sebahagian daripada mata-mata yang memandang kita itu ternampak akan perkara yang buruk yang kita buat. Dan itulah yang menjadi contoh, yang jadi ikutan. Man sanna fil islami sunnatan hasanah, ataupun satu lagi man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah. Kan? Dua-dua jadi saham. Kita tunjuk baik, orang ikut boleh saham. Kita tunjuk jahat, orang ikut pun boleh saham. Jadi kita berhati-hati. Dan kita sangat-sangat takut bila mana ada dosa-dosa yang kita buat itu kita buat tanpa sedar. Sebab itu perbanyakkanlah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada istighfar itu akan membuka jalan dan akan lapangkan rezeki, dia akan memudahkan urusan, ya, insya-Allah. Jadi pada pagi ini ada satu hadis, pendeknya hadisnya, tapi adalah beberapa perkara yang kita nak sentuh kita dengan diri kita, termasuklah secara umumnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Bedanya min husni islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Hadis hasan riwayat At-Tirmidzi. Apa maknanya? Sesungguhnya di antara kebaikan Islam seseorang jika dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Di antara tanda kebaikan Islam seseorang apabila dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Jadi dalam hadis ini, walaupun pendek, ada satu mesej, ada satu perkara yang sangat-sangat berat yang kita perlu ambil perhatian. Dan kita juga fahamkan apakah yang dimaksudkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari pesanan ini. Apakah bentuk-bentuk perkara yang tak bermanfaat itu? Kan? Apakah yang dimaksudkan dengan kebaikan Islam seseorang itu? Penjelasannya bermula, hadis ini memiliki faedah yang sangat banyak walaupun dengan kalimat yang pendek. Bahkan Imam Abu Dawud mengatakan ada 4 hadis yang menjadi dasar bagi tiap-tiap perbuatan. Salah satunya adalah hadis inilah yang biasa kita baca, innamal a'malu binniyat. Itu salah satunya. Amalan itu bergantung pada niat. Dan hadis yang kita bacakan tadi juga salah satu hadis yang menjadi dasar bagi perbuatan-perbuatan yang kita tidak lakukan. Itu menjadi satu sandaran yang sangat penting supaya kita tidak tersilap langkah,
supaya kita tidak buat satu perkara yang sia-sia, supaya kita tidak terjerumus dalam perkara yang makruh ataupun yang haram. Maka hadis ini mengisyaratkan kepada kita salah satu standard yang bagusnya kualiti Islam seseorang itu apabila dia tunduk, ya, apabila dia menyempurnakan Islamnya itu dengan meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi orang tersebut dalam dua bentuk, sama ada manfaat dunia maupun manfaat akhirat. Dia boleh main dua bentuk saja, sama ada main dalam bentuk manfaat ataupun main dalam bentuk kerugian. Kita buat sesuatu pasti ada untung, ada rugi. Itu konsepnya. Pasti ada untung, pasti ada rugi. Tetapi haruslah seseorang yang beriman, yang Islam, Muslim, dia sentiasa memerhatikan perlakuannya, perbuatannya, tindak tanduknya, agar tidak termasuk dalam perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Dan ini diterangkan juga oleh Syekh Ismail bin Muhammad Al-Ansari rahimahullah mengatakan, sesungguhnya di antara keburukan keislaman seseorang adalah dia mengerjakan hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Yang berkaitan hadis Nabi sebut, Nabi kata tanda kebaikan bila mana dia meninggalkan perkara tak manfaat. Syekh Ismail bin Muhammad Al-Ansari sebutkan pula dalam bentuk penegasan tanda-tanda keburukan Islam seseorang itu bila dia buat benda yang tak ada manfaat baginya. Ya, dan arti kata yang lain, dia banyak sibukkan dirinya dengan perkara-perkara yang tak ada kaitan pun dengannya. Ya, inilah berlaku pada kita secara umumnya. Ya, termasuklah masyarakat secara awam, masyarakat awam dan sebagainya. Hadis ini juga mengisyaratkan agar seorang Muslim meningkatkan kualiti dirinya dengan dianjurkan menyibukkan dirinya dengan perkara-perkara yang bermanfaat sahaja. Bukan sekadar orang kata apa, tegahan untuk kita jauhkan daripada perkara yang tidak manfaat, tapi kita juga dianjurkan untuk carilah apa sahaja perbuatan yang bermanfaat untuk kita dunia maupun akhirat. Syekh Ismail Al-Ansari kata lagi, anjuran untuk menyibukkan diri dengan hal yang bermanfaat, iaitu apa-apa yang membawa keuntungan bagi seseorang untuk akhiratnya. Kita nak sebut dalam 3 perkara, ya, tuan-tuan dan puan-puan, kita nak sebut dalam 3 perkara yang sudah dinyatakan dalam hadis yang panjang, hadis Arba'in yang kedua. 3 perkara nak sebut. Yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. 3 perkara. Islam, sibukkan diri kita dalam nak menegakkan agama Islam, menegakkan Islam dalam diri kita, menegakkan Islam dalam keluarga kita, menegakkan Islam dalam masyarakat kita, menegakkan Islam di peringkat negara maupun dunia. Sibukkan diri kita untuk memartabatkan agama, bukan sibuk untuk menjatuhkan agama. Enak gaduh sana sini, kawan ni katakan kawan ni, nampak buruk agama disebabkan kita duk ambil tahu yang patut kita
tak patut, benda yang tak patut kita ambil. Ya, kita sibuk dengan perkara yang bukan bidang kita. Ya. Jadi bila mana kita tak sibukkan diri kita dengan perihal agama Islam, sudah tentu kita sedang sibuk dengan perkara-perkara yang bertentangan dengan Islam. Ada, kita akan dekat kepada agenda kafir, kita dekat dengan agenda Yahudi, kita dekat dengan agenda orang-orang jahiliyah. Apa sahaja yang dibawa oleh mereka ini, banyak sibuk dengan perkara itu. Ya tak? Sedangkan mereka berkepuk kerana melihat kita umat Islam semakin mundur. Mundur itu bukan dari sudut yang kuat. Hari ini ekonomi tak menentu, tapi tak semestinya tak ada orang Islam yang sedang kaya raya. Sebab yang kaya raya ni kita dengar banyak daripada Arab. Ya tak? Orang Arab yang kaya raya ni. Cuma masalahnya akhlak. Bila mana tak diterapkan Islam dalam diri kita, maka rosaklah segala-galanya. Yang kedua, sibukkan diri kita untuk keuntungan iman. Bagaimana kita nak memastikan iman kita itu sentiasa stabil, sentiasa konsisten, ada wujud dalam hati kita. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul. Adakah kita banyak menyibukkan diri kita untuk memahami tentang soal keimanan? Macam mana caranya nak tambah keimanan kita kepada Allah? Macam mana nak caranya kita nak tambah keimanan kita kepada rukun iman? Sama juga bila kita tak sibuk dengan perkara ini, maka kita sibuk dengan perkara yang bertentangan dengannya. Yang ini kita akan lagi jauh daripada Tuhan, kita akan lagi jauh daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita akan lagi jauh daripada keimanan yang tulus, yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ihsan. Itu pada makna ihsan ini, ta'budallaha ka'annaka tarahu. Bagaimana kita nak merasai kehadiran Allah dalam hidup kita? Kan? Kita nak rasa Allah hadir, kita nak rasa Allah itu sentiasa ada. Ya, ini juga yang menjadi masalah utama umat Islam. Ya, orang beriman dah, orang tak beriman tak kisah sebab dia tak percaya Tuhan itu ada ataupun tak percaya pada Allah. Yang ini kita yang beriman kepada Allah itu percaya Allah itu wujud, percaya Allah itu ada, berkuasa, mentadbir alam. Bagaimana mungkin kita tak boleh rasa yang Allah itu tak memerhati kita? Kita tak boleh rasa kehadiran Allah itu. Ya, kita tak sibukkan diri kita untuk banyakkan berzikir, banyakkan berbudi, banyakkan zikrullah, ingat pada Tuhan. Sedangkan itu juga yang diajarkan oleh Allah. Fadhkuruni azkurkum. Kamu ingat pada aku ingat pada kamu. Ya tak? Jadi kalau kita tak ingat pada Allah, Allah tak ingat pada kita. Bila Allah tak ingat pada kita, Allah tak berkenan dah apa yang kita nak. Ya, kita sibuk pada perkara-perkara yang tak ada manfaat untuk Islam, iman, ihsan, maka kita akan pergi ke yang berlawanan dengan dia. Dan apa-apa yang terkait dengan keperluan kehidupannya pada pencarian nafkahnya, maka kesibukan dengan hal ini akan mendatangkan keselamatan dari permusuhan dan semua keburukan. Dia sebut 3 perkara: Islam, iman dan ihsan. Kita sibukkan untuk menegakkan Islam dalam diri, dalam keluarga, dalam masyarakat. Kita sibuk dalam nak memahami soal keimanan, nak menambah iman kita kepada Allah dan Rasul. Kita juga nak melatih diri kita untuk sentiasa merasakan Allah itu hadir
dan juga perkara-perkara yang menjadi keperluan hidup. Yang ini yang dimasukkan oleh Syekh Ismail Al-Ansari, yang termasuk dalam perkara-perkara yang bermanfaat, iaitu apa sahaja perkara yang berbentuk keperluan kehidupan. Yang dinyatakan di sini salah satunya adalah pencarian nafkah ataupun pencarian rezeki. Yang ini pergi keluar bekerja, cukupkan keperluan hidup, beri nafkah kepada anak dan isteri, itu perkara yang termasuk dalam husnul Islam, yang termasuk dalam kebaikan Islam seseorang. Itu yang diisyaratkan oleh Syekh Ismail Al-Ansari. Sebaliknya, menyibukkan diri dalam urusan tidak bermanfaat akan melupakannya dari kebaikan dan amal yang bermanfaat. Ini satu penegasan dari Al-Hasan bin Abi Thalib. Di antara tanda bahawa Allah Ta'ala berpaling dari seorang hamba adalah dijadikannya hamba itu sibuk dengan hal yang tidak bermanfaat. Tanda Allah berpaling daripada hamba apabila dia lebih banyak sibuk dengan benda yang tak ada manfaat. Itu tanda Allah tak kisahkan. Allah tak kisahkan. Bila lagi banyak dia buat benda yang tak ada manfaat, lagi jauh dia dengan Allah. Allah dah tak tengok dia, Allah dah tak berkenan untuk melihat dia. Allah tidak memerlukan doa daripada dia. Allah tak memerlukan apa-apa pun daripada si hamba ini, selama mana dia sibuk dengan hal yang tidak bermanfaat. Khususnya yang berbentuk batil, yang berbentuk dosa, yang berbentuk maksiat. Kalau perkara yang makruh pun kita dianjurkan untuk jauhkan, galakkan diri kita untuk tidak melakukan apatah lagi perkara-perkara yang haram. Maka bila kita buat itu, sudah tentu balasannya adalah Allah berpaling daripada hamba itu. Dan kita tengok realiti dalam kehidupan masyarakat kita hari ini. Apabila kita sebut awal tadi, banyak yang sibuk dalam perkara-perkara yang tidak ada kaitan dengan dia. Yang pertamanya adalah sibuk jaga tepi kain orang. Sibuk jaga tepi kain orang. Nak tahu saja cerita. Pergi tengok ni boleh cerita ni, pergi tengok ni boleh cerita ni, pergi tengok tu boleh cerita ni. Pakatnya buka cerita masing-masing. Aku dengar itu, aku dengar ini, bergosip sana sini, membawakan kita. Bila mana dia sibuk dia dah terpikai orang, dia dah lupa dah diri dia. Dia dah lupa dah diri dia. Sedangkan Allah sebut apa? Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Patutkah kamu menyuruh manusia supaya berbuat sesuatu kebaikan, sedangkan melupa akan diri kamu sendiri? Padahal kamu semua membaca kitab Allah. Kita semua ni tergolonglah pada ayat ni. Allah beritahu orang yang begini. Tidakkah kamu berakal waktu ayat afala ta'qilun? Kita ni duk kadang-kadang duk cuba buat baik juga, duk ajak orang kepada kebaikan, duk ajak orang buat satu ma'ruf lah. Tapi dalam masa yang sama kita duk selit juga dengan perkara-perkara yang mungkar. Tak? Bila kita terlalu sibuk dengan hal orang lain, kita akan lupa pada diri kita sendiri. Kita duk komen itu, kita duk komen ini, kita duk ketika ini lupa yang kata diri kita pun banyak kelemahan yang perlu diperbaiki. Cukup-cukuplah kita sibuk
buat dosa, buat maksiat, cukup-cukuplah kita sibuk dalam perkara yang tak ada kaitan dengan kita. Mai akhir zaman ini cukuplah kita fokus pada diri kita, bagaimana nak tingkatkan amal, bagaimana nak jadi hamba yang baik, supaya kita dapat bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala tanpa ada sedikit pun ketidakpastian, keraguan, penyesalan. Ya, mai hari kiamat nanti bahawa kita akan minta dikembalikan ke bumi, ke dunia, supaya kita boleh sempat nak melakukan apa yang kita tak sempat masa kita hidup dulu. Jadi memahami hadis ini, sependek-pendek hadis, besar nasihat yang kita dapat faham. Tapi contoh ayat Allah Ta'ala, فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. Gelak banyak, gelak tu biar sikit. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا, gelak tu biar sikit. وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا, lagi tu biar banyak. Ini cerita daripada apabila orang munafik, mereka tak mau ikut Nabi bagi turun perang Tabuk. Kan? Dah tak turun perang, tapi upah kata macam-macam. Kan? Kata macam-macam. Ni apa lagi turun perang musim panas ni, perang Tabuk ni lagu pada musim panas. Kan? Depa dok solok. Bila-bila depa tak pergi depa solok. Kan? Jadi Allah kata, فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. Gelak tu biar sikit, nangis tu biar banyak. Tapi yang berlaku sekarang sebaliknya, gelak tu yang banyak, menangis tu sikit. Macam mana boleh banyaknya gelak? Sebab banyak bercakap, banyak berkata-kata benda yang tidak bermanfaat, yang merugikan, bahkan boleh jadi perkara yang haram, mengumpat, menfitnah, menghina seseorang, ya, mencari kesalahan seseorang, ya, semua itu termasuk dalam perkara yang tidak bermanfaat. Terlalu banyak gelak, hati jadi gelap. Ya, sebab Nabi bersahabat kita, kalau kita nak menangis, kalau kita tak mampu menangis pun, paksa menangis. Kan? Apa nama? Pura-pura menangis. Ya, maksudnya kita solat, kita baca Quran, kan? Kita nak cuba datangkan, kita nak hadirkan khusyuk, kita nak hadirkan penghayatan itu sampai tahap kita kena cuba menangis. Mungkin kalau kita tak boleh menangis pun buat menangis. Ya, supaya kita tak rasakan apa yang kita buat itu perkara yang sia-sia. Kita tak mau sebanyak kita itu sia-sia. Kita tak mau sedekah kita sia-sia. Kita tak mau baca Quran kita itu sia-sia. Kita nak yang satu tingkatan ibadat yang di mana kita mampu menghadirkan rasa ikhlas kepada Allah SWT. Sebab yang kita rasa solat itu ada kesan kepada kita. Yang dalam kita nak usaha tinggal benda-benda yang tak ada manfaat, kita juga nak pastikan ibadat-ibadat yang kita buat itu betul-betul bagi manfaat kat kita. Ya, inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Kita yakin Allah Ta'ala sebut itu. Solat itu nak jauhkan kita, hindarkan kita daripada keburukan, kemungkaran, kejahatan. Tapi kenapa duk solat, kita solat akhlak, akhlak tak baik, sikap kita masih buruk, ya, cara kita masih tak elok. Ya tak? Maksudnya masih disulam dengan perkara-perkara yang tak baik. Sedekah dah, tapi sesetengah tu masih kedekut dengan orang-orang tertentu. Banyak sedekah ke masjid, tapi anak minta RM1 tak pergi anak. Ya. Banyak tu suka belajar dengan kawan, tapi kawan kerabat terlupa dan sebagainya. Jadi kita seimbangkan semula supaya apa sahaja perbuatan, amalan khususnya yang boleh memberikan kita pahala,
tidak merugikan kita. Yang jangan biar penat badan kita. Ibarat kita berpuasa di bulan Ramadan kan. Ramai dalam kalangan manusia itu yang berpuasa hanya mendapat lapak dan dahaga saja. Kenapa? Karena mereka tidak benar-benar melakukan puasa dengan cara yang betul. Jadi itulah yang berlaku sia-sia. Dia puasa saja tapi tak dapat apa. Sekadar mendapat lapar dan dahaga. Jadi perkara yang tidak bermanfaat itu boleh datang dalam bentuk haram, benda-benda haram. Boleh datang dalam bentuk makruh, benda-benda yang dicegah untuk kita, benda-benda yang digalakkan kita jauhkan daripada perkara-perkara itu. Perkara-perkara yang harus, yang tidak ada sedikit pun manfaat. Dan kita juga perlu memastikan segala ibadat, amalan yang boleh mendatangkan pahala tidak dilakukan dengan sambil lewa. Nak sembahyang, wuduknya pun kena sempurna. Tentu. Kena teliti bagi sampai di seluruh anggota wuduk. Ni ambil wuduk macam minta kau. Jadi baru nak dan sebagainya lah macam ni. Mana anak-anak kita tak boleh nak nanti. Tapi kalau dah sampai remaja, dah sampai umur 20-an tu ambil itu tak kena kan. Jadi kita risau memberi kesan pada soalan. Termasuklah dengan bila-bila kita nak menggalakkan seseorang buat kebaikan, fahamkan dahulu buat kebaikan, buat apa saja kita nak pahala. Contoh bila kita ajak orang main baca Quran kan, main baca Quran ni tak lain tak bukan memang nak pahala. Memang nak pahala. Kalau kita berprinsip untuk menjaga tajwid semasa membaca Quran, kita sebenarnya berprinsip ke Allah nak pahala dalam setiap huruf yang kita baca dalam Quran. Kan? Kalau kita berprinsip kepada pahala, kita akan solat, lagi banyak solat kita, lagi banyak pahala. Kita nak pahala. Itulah sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Syekh Ismail Al-Ansari tadi. Kita sibuk dengan perkara manfaat iman Islam, iman ihsan, maka Allah tak akan bagi ruang pada kita untuk buat benda-benda yang tak manfaat. Tapi kalau kita banyak masa dengan benda tak manfaat, Allah tak akan bagi kita masa untuk buat benda-benda yang manfaat. Itulah kan. Kita sibuk buat ma'ruf, Allah tak akan bagi kita masa buat munkar dan sebaliknya. Dan itulah yang perlu kita berhati-hati supaya kita dapat memastikan Allah boleh ambil kira apa saja kita buat seharian. Allah ambil kira semuanya sebagai pahala dan amalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ini soal kata-kata orang. Sebab kita ni banyak bermain dengan kata-kata. Para ulama pun dah bersepakat apa sahaja yang kita terjemahkan dalam bentuk tulisan yang ditulis dalam media sosial kan, kita nak share kat WhatsApp, ini nak ni apa-apa saja lah. Semua itu termasuk daripada kata-kata kita. Jadi ini pesan Nabi SAW dah peringatkan, seringkali innal 'abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu ma fiha. Seringkali seorang hamba mengucapkan suatu perkataan yang tidak ia fikirkan kesannya, yahwi biha finnar, padahal ternyata perkataan itu akan menjerumuskannya ke neraka yang dalamnya lebih jauh dari jarak timur dan barat. Bila mana kita berkata-kata sesuatu tanpa berfikir dahulu kesan-kesannya, yakinlah perkataan-perkataan sebeginilah yang akan mendekatkan kita dengan api neraka. Kadang-kadang kita cakap ni tak fikir dah depan ni kan. Tak kira lah melawak tak melawak.
serius tak serius kan. Kadang-kadang tengok pergi alasan nampak je lah. Padahal kawan tu dah berbekas lah dalam hati dia. Apa yang kita kata kat dia, apa yang kita tulis kat Facebook dia, apa yang kita pernah hantar kat WhatsApp, berbekas dalam hati dia. Dicatat pada satu besar. Apatah lagi dalam kata dia suka bunuh secara grup-grup. Masuk grup bagi orang sakit hati. Bagi orang sakit hati. Apa saja keluar dari mulut kita semua orang sakit hati. Allah Ta'ala ada kan. Dan daripada 10 orang agak-agak berapa orang yang orang kata apa betul semua dengan hati yang terbuka. Itu bahaya kita tak tahu. Manusia dosa dengan manusia ni, manusia kena kena dengan kita. Ya, kena dosa kena dengan kita. Jadi ambillah apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Ini hadis Bukhari, hadis riwayat Al-Bukhari. Ya, apa saja perkataan kita ucapkan sesuatu yang kita tak fikir kesannya. Ya, yang itulah yang nak bawa kita dekat dengan Allah. Kita tak tahu mana satu perkataan kita yang boleh menyebabkan seseorang itu terluka hatinya, ya, yang boleh menyebabkan orang itu terasa hatinya, yang boleh menyebabkan kita dijauhkan, kita dibenci, kita tak disukai. Maka berhati-hatilah. Lebih baik kita diam daripada bercakap benda yang tak diperlukan. Dan cakap yang baik-baik saja tak apa. Kan? Tapi kadang-kadang setengah orang tu cakap baik tu sikit hati. Itu benar kan? Dari segi cara dia tegur, tak kena jarak. Dia nak buat baik tapi tak kena jarak. Itu pun kena muhasabah juga. Terutamanya bagi ayah-ayah, ibu-ibu. Kita nak betul-betul anak-anak, ya, tapi kadang kita tegur tu tak kena. Ya, kita tegur tak kena. Ya, saya bagi contoh dari kita sendiri. Ya, bila mana kita tengok anak kita ni malas nak diri dengan anak dia tua. Ya, ini malas. Kita mulakan dengan perkataan negatif dulu. Biasanya lagu tu lah. Ya. Benar-benar apa nama dengar tak besar. Syekh Sulis. Macam mana ada kita kata apa? Berkat doa ibu dia. Dia boleh jadi imam. Kan? Kalau kita misalnya tak boleh dia cerita doa lah. Syekh Sulis ni kecil-kecil dulu dah dekat. Dia dekat. Yang banyakkan mak dia dahsyat pada satu hidangan. Lepas tu dia tak ada teman pasir pun. Dia bagi dia rosak makanan dengan mak dia. Tapi mak dia tak kata mak dia tak apa pun. Tak ada lah juga kata-kata yang tak baik. Tapi dia kata pergi masjid, pergi ibadah, maksudnya dia doakan sesuatu yang kita kata tu lah. Baiklah, baik. Saya tak ingat dia punya tu. Tapi ini cerita betul lah. Kan? Yang ini cuba kita biasakan. Keluarkan perkataan-perkataan yang positif, yang menaikkan semangat. Kan? Bukannya kita mulakan dengan kecaman, ancaman, kan? Ataupun memburuk-burukkan. Ini tak dipakai. Betul. Kan? Kecil-kecil tak mampu. Sahabat menyusah kan? Itu kalam-kalam inilah yang kita kena kurang-kurangkan. Ya, itu yang kita kena pedoman dari Nabi SAW. Adalah sebagai ayah dan sebagai mak pun bukan sedap-sedap kita boleh kata anak kita macam-macam. Kan? Kadang-kadang mak ayah ni sendiri dah yang dia tu cakap benda tak sedap. Saya bagi contoh lah. Pergi hantar mengaji di tempat dia mengaji tafsir. Yang baik-baik. Dia main kat kita. Saya minta satu buat puang dengan anak saya. Ayah dan itu. Dan tu main tak saya dan boleh buat puang. Ada pun yang main kat kita. Dia berkata anak saya ni tak puang ni kan. Doa kan. Doa. Anak saya ni lambat sekali. Allah Akbar. Betulnya kata Ustaz, tolonglah didik anak saya mengharapkan. Kan? Ini tak ada pula dengan hati diri.
Ada yang sampai tahap boleh mungkin masa lahir lagi. Ada yang itu lahir tak cukup bulan. Umar makan sana pun akan sampai dia besar. Kita pun tak tahu apa punca. Ya, sedangkan anak-anak ini masing-masing ada kecenderungan dia. Dan kita perlu memahami situasi mereka sangat-sangat berbeza dengan situasi kita. Dan kalau kita tiba-tiba depan ada minat yang luahkan kita, dan cubalah kita sesuaikan dengan situasi zaman sekarang. Berhati-hatilah dengan kata-kata kita. Ya, kita takut kata-kata itu jadi mudarat, jadi racun untuk orang. Ya, lebih baik kita keluarkan kata-kata yang bermanfaat, yang boleh bagi semangat, yang boleh putuskan satu usaha supaya mereka dapat menjadi orang yang baik. Ini terpakai untuk seluruh masyarakat. Tapi fokus pada diri kita, fokus pada ahli keluarga kita, mudah-mudahan. Jadi setakat itu saja perkongsian kita pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah SWT pandu kita, bimbing kita. Dan bila kita hendak melakukan sesuatu, fikirkan dahulu apa kesannya, apa kekurangannya, apa kebaikannya, supaya kita dapat manfaat daripada perkara yang kita lakukan itu, terutamanya yang boleh mendatangkan pahala dan juga redha Allah Azza wa Jalla. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahaladzim wa lakum. Insyaallah untuk malam pada pagi ini kita akan ada acara